KPM. Bonjour, vous regardez Mahir at Didik TV KPM. Jemaah Syamira Nazir. Itu dia. Hari ni kita nak belajar subjek yang sangat menarik iaitu bahasa Perancis di mana topiknya ialah Bon appétit. Bon appétit. Betul kan? Okey. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita, Amira nak bagi ucapan ni dululah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Apa khabar? Harap semua dalam keadaan baik. Sebelum kita mulakan kelas kita, suka untuk Mira ingatkan kepada anda semua, terutama sekali yang sedang menonton sekarang ni, seperti semua sedia maklum, negara kita masih lagi berhadapan dengan COVID-19 yang agak tinggi. Jadi macam mana saranan yang disampaikan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham untuk sentiasa patuh kepada SOP, pakai pelitup muka, jaga jarak, jaga kebersihan diri dan jangan keluar jika tak perlu. Hanya stay at home dan keluar bila ada urusan penting sahaja. Ingat, kita jaga kita dan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan COVID-19 ini. Dan macam semua sudah maklumlah, kita tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri. Tapi hari ini di Mahir, kita nak merentas ni. Kita nak merentas jauh ke Perancis sebab kita nak belajar bahasa Perancis. Jadi sebelum kita nak belajar ni, kita kena ada guru. Apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Cikgu Husna. Saya. Oui, c'est moi. Bonjour Cikgu Mia. Bonjour Mira. Okey, apa khabar Cikgu? Sihat? Khabar baik, Alhamdulillah. Je vais bien, merci. Merci. Okey, selamat datang ke kelas Mahir Cikgu. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita Cikgu, mungkin Cikgu boleh perkenalkan terlebih dahulu diri Cikgu sedikit. Silakan Cikgu Mia terlebih dahulu. Cikgu Mia lah. Cikgu Mia dulu jauh dulu. Okey. Jauh dulu. Bonjour, je m'appelle Mia Sarah ataupun Madame Mia. Vous pouvez m'appeler Madame Mia. Et je suis prof de français de Sekolah Menengah Sains Banting. Okey. Sekolah Menengah Sains Banting ya? Ya. Dekat je dengan rumah saya tu. Okey. Bagaimana pula dengan Cikgu Husna? Silakan. Bonjour, je m'appelle Husna et vous pouvez m'appeler Madame Nana. Et moi, je suis prof de français à SMK Sri Serdang. Okey, berpeluh saya dengar. Okey, selamat datang Cikgu. Dan hari ni Cikgu kita nak belajar topik kita Bon appétit. Bon appétit. Okey. Okey, tapi sebelum kita mulakan kelas kita, memandangkan kita masih lagi belum menang Cikgu. Walaupun kita dalam kelas berbentuk studio, kita kena patuh juga kepada SOP. Jadi saya persilakan Cikgu Mia dulu ke Cikgu Husna dulu? Cikgu Husna lah dekat yang saya. Okey, untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Okey, kita boleh kat sini ke? Yang kat situ pun boleh. Okey. Silakan. Okey, kemudian Cikgu Mia dan dan saya pula. Baik. Okey Cikgu, hari ni topik kita ialah Bon appétit. Apa sebenarnya Bon appétit tu Cikgu? Bon appétit. Bon appétit maksud dia selamat makan, selamat menjamu selera. Okey, selamat menjamu selera itu yang nampak ada makanan dekat depan tu. Berselera je nampak kan? Ada pinggan, ada strawberry semua kan. Tapi mungkin sebelum tu Cikgu nak terangkan terlebih dahulu sedikit mengenai topik apa yang kita nak belajar hari ni. Okay. Aujourd'hui, on va regarder sur le sujet. On va faire un canapé, mais c'est plutôt pour apprendre sur comment exprimer la quantité et aussi les ingrédients et aussi les verbes à l'impératif. Maksudnya kita akan terangkan mengenai macam mana kita nak bagi kuantiti. Okey, memanglah tajuknya untuk buat kanape, tapi macam mana kita nak bagi kuantiti, macam mana kata suruh tu kita nak buat macam mana kita nak bagi resepi.
Okey. Nak belajar resepi buat kanape lah ni. Ya, betul. Oh, wah, sedapnya nak buat kanape ni kan. Tadi cikgu dah terangkan kanape tu bagaimana nak buat dia, resepi dia dan juga bahan dia kan cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh cerita sikit bagaimana cara nak sediakan kanape ni. Sebelum tu, Mira tahu ke kanape tu apa? Kanape tu apa cikgu? Tu kita baru nak explain hari ni. Kanape tu dia bermaksud en français dalam French Sila. Bon, avant d'aller plus loin, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un canapé? Bon, canapé il y a deux sens, ok? Canapé dalam French Mira, dia ada dua maksud. Ok, sama ada canapé makanan, ok? C'est un type d'apéritif en français, ok? C'est un petit comme des petits apéritifs qu'on utilise les pains, roti ou des biscuits. Itu saya tahu biskut. Okey. Et avec beaucoup de garniture. Kita letak macam-macam kat atas, topping. Okey, itu kanape yang pertama. Ataupun kanape lagi satu adalah sofa. Jangan tersalah pula. Jangan salah pula. Hari ni kita nak buat sofa ya, kita buat makanan. Makanan. Dia ada dua maksud. Tapi cara sebutannya sama juga Sama, cikgu. sama. Oh, okey. Baik-baik. Dan hari ni cikgu dah terangkan dah apa dia kanape tu sebenarnya dan penyediaannya bagaimana. Bahannya pun dah tahu. Jadi mungkin kalau kita boleh berhenti berehat dulu cikgu? Ke ada cikgu nak terangkan lagi? Oh, tak ada. Tak ada dah, kita berhenti berehat dulu. Okey. Masa tu kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini untuk kita buat kanape ni. Kembali selepas ini. Cikgu. Saya rasa memberi hadiah untuk kumpul. Saya rasa On revient. Selamat kembali ataupun welcome back to My Didik TV KPM. Okey, sebelum kita berhenti berehat tadi, cikgu dah terangkan sikitlah maksud kita nak buat hari ni iaitu kanape. Okey, dan di segmen kedua ni cikgu nak terangkan pula kuantiti dia kan cikgu? Nak belajar mengenai kuantiti. Okey, silakan cikgu Husna. Dans cette partie, je vais vous expliquer comment exprimer la quantité. Donc, j'ai choisi trois quantités qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, premièrement, nous avons une cuillère. Donc, ça veut dire ici, c'est... Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez regarder ici. Une cuillère de. Une cuillère de. Voilà. Est-ce que tu peux répéter? Tu peux répéter? Une, boleh repeat tak? Okey. Yun Cuillère de. Okey. Maksudnya sesudu. Okey. Okey. Kalau kat sini, donc ici vous pouvez regarder la mayo. Donc une cuillère de mayo. Voilà, une cuillère de mayo. Et ensuite, ici, c'est une tranche de. Donc, vous pouvez regarder ici, une tranche de. Donc, voilà, une tranche de pain. Maksudnya, satu Sekeping. sekeping. Donc, une tranche de pain, sekeping roti. Et la troisième est... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de. Un morceau de, vous pouvez regarder ici, voilà, c'est tout petit. C'est mignon. Voilà. C'est un morceau de surimi. Donc, un morceau de surimi, maksudnya secebis. Secebis. Okey, secebis. Secebis un morceau. Un morceau de. Un Dia morceau bila ada de. de tu. Un morceau de. Lepas tu baru kita sebutkan apa bendanya. Faham? Okey, kita dah ada 3 dah ni. Daripada sesudu ke sekeping ke secebis. Okey.
So kita stop kat situ kuantiti. Okey. Part Mia pula, Mia akan ajar cara kata arahan. Sebab tadi kita nak belajar recipe kan, resep kan. Donc, avec moi, j'ai beaucoup de verbes à l'impératif. Okey. Mais qu'est-ce que c'est des verbes à l'impératif? Les verbes à l'impératif sont les verbes utilisés pour donner des ordres ou des conseils ou des interdictions. OK? Bon, aujourd'hui, on va focaliser sur les verbes à l'impératif et on se conjugue les verbes à vous. OK? On peut conjuguer à tout, nous et vous. Okay, aujourd'hui, on focalise sur vous. OK? Donc, le premier verbe, c'est mettez. Mettez. OK? Mettez. Mettez. C'est comme ça. Mettez. Maksudnya apa tu agak-agak? Agak-agak apa? Oh, Mettez. Mettez. Sila letakkan. Letakkan. Okey, bravo. Bravo. OK, on a deuxième verbe, c'est couper. 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 Gitu. Potong. Bravo. Très bien. OK. Troisième verbe, c'est mélanger. Mélanger. Mélanger, quand on met Mélanger. plusieurs choses, a few things, kita masukkan. Kita masukkan beberapa perkara. So, maksudnya apa tu? Campurkan. Très bien. Bravo. Okey. OK. On a ensuite remouer. Remuer. Qu'est-ce que c'est remuer? On fait un tour. On mélange. Remuer. Kita kacau dia. Dah berapa tahun belajar French sebenarnya? Très doué. OK, ensuite on a ajouter. Ajouter. OK, ajouter. Donc, ça se voit comme mélanger. Donc, on ajoute. Je prends une chose, je mets. Ajoute. Maksudnya kita tambahkan. Tambahkan. Ajouter. OK. Kita tambah. Et le dernier, on a étaler. Étaler. Étaler, c'est plus facile. C'est, on fait comme ça. Ouais, on Oh, menyapu. Qu'est-ce que c'est? Macam jam. Bravo. OK, voilà. Très Ce sont bien. les verbes à l'impératif. OK. Donc, on va regarder maintenant. On va faire, je récapitule. Donc, ceci, c'est une cuillère de. Tu peux répéter? Une cuillère de. Très bien. Et ceci est une tranche de. Une touch de. De. Et finalement, numéro 3. Okay, saya tahu. Cikgu tanya saya. Dan yang terakhir sekali apa pula Mira? Okey, cara sebutan dia cikgu kan? Un morceau. Morceau de. Très bien. Très bien. Bravo. Itu sudah bravo. Okey. Itu cikgu dah terangkan maksud di setiapnya ada daripada kita belajar sesudu, sekeping dan juga secebis. Lepas tu cikgu Mia pun terangkan juga kata kerja kan cikgu? Kata kerja, kata arahan. Kata arahan yang dilakukan. Bagaimana pula cikgu daripada segi nak belajar untuk sebut daripada segi kebersihan dia? OK. Voilà. Donc, on va commencer avec, on doit laver la main. Laver, maksudnya laver, Basuh tangan. basuh tangan. Et après, Des ustensiles aussi. OK. N'oubliez pas, les ustensiles, il faut assurer que les ustensiles sont très bien nettoyés. OK? Peralatan yang kita guna macam kita ada kuyer, apa lagi? cuillère, couteau, Dengan fourchette. fourchette. Semua tu kena make sure semua bersih. Et aussi, on a des ingrédients aussi. Tout à l'heure, on n'a pas de temps, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, d'accord. Ingrédients, ingrédients kita ada hari ni, kita ada pain blanc, okay, roti putih. Lepas tu kita ada pain de mie. Pain de mie ni whole meal. Okay, lepas tu kita ada 2 types de biscuit. On a biscuit yang bulat ni, satu jenis, satu lagi 4 segi. So, kanapé ni boleh jadi apa-apa saja. Okay, so tak kisah kita nak pakai roti bentuk apa, nak 3 segi ke apa. Masa kita jumpa, kita pakai. Okay? Okey. Et puis, on a des tomates, des fraises et aussi des surimi.
Surimi ni crab stick yang panjang Yang ni. itulah yang crab stick tu lah. Tapi kan cikgu, kanape ni maksudnya apa pun tak kisahlah apa sekali yang kita gunakan, tapi dia kena untuk pembuka selera. Ya, dia membuka selera dan dia kecil saiz dia. Kalau nak letak spaghetti kat situ tak lepas lah tak dia- kena lah. Kalau boleh kecilkan dia satu sudu Okey, kita dah belajar dah tentang kata kerja dan juga kata arahan dan juga kebersihan dia kita dah belajar kan. Bagaimana pula cikgu dengan resepi lain yang mungkin murid-murid nak tahu bagaimana nak buat lagi, mungkin ada resepi lain yang kita boleh gunakan selain daripada yang cikgu dah listkan tu. D'accord. Donc, vous pouvez varier les garnitures en fait. Donc, topping dia. topping dia tu kita Tukar-tukarkan boleh je. tukar-tukarkan aja. Donc, vous pouvez avoir des fruits, voilà, avec le fromage. Ensuite, fromage apa? Fromage cheese. Voilà, fromage. Et nous avons du thon. Thon et de la mayo, bien sûr. On utilise la mayo. Et vous pouvez aussi utiliser peut-être du chocolat, des tartines ou bien des confitures. Boleh guna jam, boleh guna Chocolate chocolate spread. spread. Okey. Saya pun ada lagi nak tanya cikgu. Satu soalan sebelum kita berhenti berehat kan. Yang kita belajar kat sini sesudu, secubit kan, secebis. Bagaimana pula ada tak guna untuk cawan? Satu cawan air ke? Macam mana? Tapi nanti dulu cikgu, kita berhenti berehat dulu. Baru nak jawab. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Kembali kita di Mahir. Okey, sebelum kita masuk untuk penyediaan membuat kanape ni, tadi saya ada satu soalan saya tanya cikgu. Cikgu, bagaimana pula kalau kata kerja untuk nak kata kita perlukan satu cawan air? Satu cawan air. Dan kita kalau secawan, kita kata yuntas de. Dan kalau nak kata secawan kopi, kita kata yuntas de kafe. Okey. Maksudnya ada jugalah untuk secawan dalam nak buat resepi ada. tu. Cuma resepi yang kita nak buat kali ni tak menggunakan satu cawan air. Kita boleh kata yuntas de. Sinon, vous pouvez utiliser le kilo. Non, 1 kilo de 1 kilo de farine. Okey, faham. Okey, jadi kita dah nak buat kita punya kanape ni cikgu. Pembuka selera kita. Ada dua jenis cikgu Oui. Apa tu cikgu Husna? Canapé salé et sucré. Donc, canapé salé, sucré. Salé maksudnya yang masin. Sucré maksudnya yang manis. Yang manis. Dan lagi satu? Donc, les deux types, ça veut dire que une salée et après, numéro 2, sucré, nous avons deux types de sucré. Parce que nous avons deux types de biscuits. Biskuit. Okey. Nous avons deux types de biscuits.
Okey, itu yang kita nak buat. Kanape ada dua jenis ni kan. Yes, Okey. Mungkin Cikgu Mia boleh terangkan penyediaannya bagaimana. Yang pertama, kanape yang pertama. Bon, on commence avec le canapé salé. Okay, kita start dengan canapé yang masin atau savory. Mira pun dah ada bahan-bahan kat atas meja. Donc, on va commencer avec le pain. Mais avant Mais ça, il faut il faut mettre des gants. Okay, il faut mettre des gants pour assurer avoir un, l'hygiène. s'il te plaît. Vous n'avez pas? Ouais. Bien. Ok. Okey. Voilà. Kita kena pakai sarung tangan dulu. Sarung tangan dulu. Ni untuk hygiene lah cikgu Yes. Tadi kita belajar kan hygiene kita kan. Uh-uh. Alat kita kena bersih, lepas tu tangan kita pun kena bersih. D'accord. Saya dah pakai. Voilà. Donc, maintenant, on est tout prêt. On va commencer avec notre premier ingrédient. D'accord. On va commencer avec le canapé salé. Bon. Donc, ingat lagi tak verb yang kita sebut tadi? Ingat cikgu. Okey. Saya akan bagi arahan. Mira akan cuba buat. Boleh. Berdebar, saya berdebar. Saya pun takut juga ni. Tapi tak apa. Okey, okey. boleh. Okey, Donc, Okey, letakkan Mira. okay. letakkan. Numéro 1. Prenez une tranche de pain. You touch the pain. Une tranche de pain. Kita ambil satu keping roti Okey. Et Ya. coupez. dan coupe. Coupez. Coupez en 4. Oh, okey. Coupez. Mencabar sikit tu. Mencabar sikit. Coupez. 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 Oh, potong. Coupe. Okey. Dan cut. Okey. Potong kepada 4. Très bien. Saya faham Okey. yang itu. Tapi kan cikgu, kita slow sikit boleh sebab tak dengar suara. tak dengar suara. Sebab plastik kan? Oh, okey, tak apa. okey. Sorry. Okey, Non. baik. Okey. Couper. On va couper En 4 parties, okey? en 4. On va couper le pain en 4. D'accord. Okey, kita potong lagi. Ça y est? C'est fait? Bravo. Saya boleh dah. Saya boleh? Ok, donc, Ok, quand boleh, on cikgu. a déjà coupé le pain en 4, ok, maintenant, prenez du thon. Voilà, du thon. Itu. Du thon. Du thon, Thon maksudnya tuna. 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 Okey. Et ajoutez de la mayo. Okey, campurkan Thon. satu sudu mayo. Voilà, une cuillère de mayo. Ajoutez une cuillère de mayo avec du thon. Et après, remouez. Remouez. Remui, kacaukan. Voilà, remouez. Très bien. C'est ça. Kacaukan. Ok, Dah cikgu. ok, fini, c'est prêt. Ok, on va faire. Ensuite, on va couper Potong. le surimi. Okey. On va couper le surimi. Une petite tranche, Okey. comme ça. Okey, cikgu. Voilà. Saya dah potong. 4 ou 5, ça va. On va pas tout l'utiliser. C'est bon. Okey. Ok, d'accord, c'est fait. Et maintenant, vous prenez le thon et étalez le thon. Oh, sapukan. C'est ça. Oh, étalez le thon. Sapukan. Le thon avec de la mayo. Et le thon avec du mayo. Dia mayo Voilà, mayo. Betul, eh? Mayo, c'est ça. Oui, non. Vous avez c'est déjà ok. mélangé les deux. Ok, très bien. Okey, Mira. Okey, cikgu. Boleh. Okey. Ok, vous faites pour les 4. 1, 2, 3, 4. Okey, letak di keempat-empat keping roti. C'est ça. Okey. Sapukan.
Okey, cikgu. Les 4. Voilà, Madame Mia, elle fait aussi. Sikit lagi. Saya letak. Okey. Dan yang terakhir, C'est keping terakhir saya. Letak. Okey, cikgu. Saya dah sapukan kesemuanya. Ok, très bien. Ok, maintenant, pour, on va dire que pour se faire belle, on va prendre des Secebir. morceaux. Voilà, un morceau ou bien 2 morceaux de surimi. Vous le mettez sur le pain. Okey. Okey. Letakkan di atas keping yang tadi ya. C'est ça. 2. Voilà, 2. Satu keping, satu secebir, satu cebis. Voilà. Okey. Ok. D'accord. Et prenez les tomates. Tomato. Voilà. Coupez les tomates en 2. Boleh tak? Potongkan. Boleh. Coupez les tomates en 2. Ok, les 2 tomates. Okey, Coupez cikgu. en 2. Tak apa, saya tunggu, jangan risau. Kita pembelajaran jarak jauh ni dengan Ah. Mira. Jauh-jauh. Dia di kepulauan. Saya di sini, jauh di sini. Okey, dah cikgu saya letakkan ya. Voilà, vous. Ha. C'est ça. Mettez sur Mettez le canapé. sur le canapé. Comme tu veux. Ok. Comme tu veux. Ça, ça va. Okey, cantik. Saya letak dekat sini. This is bravo cikgu. Bravo. Okey, dah siap. Saya punya dah siap. Untuk savory. Okey, cikgu. Perfect. Ok. Parfait. Très bien. Parfait. Donc, maintenant, on va faire notre deuxième. Donc, ça, c'est parfait pour numéro 1. Comme Madame Mia, elle a fait 3 tiers. Donc, comme vous allez faire simplement. Ah, d'accord. C'est Okey. Moi, j'ai compris. Ok. Maintenant, on va faire. Mira bunyi berlapis-lapis. Mira bunyi dapat 3 kecil-kecil yang 1 lapis. Okey, Voilà. faham. Okey, kita rupanya untuk savory dah siap cikgu. Bagaimana pula untuk yang seterusnya, untuk sweet cikgu? Ok. Donc, Madame Mia va nous Ok. expliquer maintenant. Bon, pour le deuxième canapé, on a des canapés sucrés. Macam kita dah janjikan, canapé yang manis pula. Kita nampak kita ada strawberry kat situ, bukan main sedap kan, des fraises. Bon, on va utiliser les biscuits. Mira nak pilih yang bulat ke, yang square ke? Okey. Yang mana-mana. Okay, yang mana-mana. Okey. Saya ambil yang bulat lah cikgu. Yang bulat, okey. On prend les biscuits d'abord. Je prends ça. Ok. Mettez les biscuits sur l'assiette. Ok. D'accord. Ok. Ensuite, on a des crèmes fraîches, des fromages. Fromage dalam Mira punya mangkuk. Ada Okey, fromage. ada. Ada fromage. D'accord. On va ajouter des fraises. Mira ada fraises kat situ? Ada. Ok. Ada cikgu. Donc, on va couper les fraises aux petits morceaux. Ok. Couper des fraises. Couper kecil-kecil. Kupi kecil-kecil ya. Petit morceau lah, kecil-kecil. Okey. Potong kecil-kecil. Donc, Ok. on va couper en petits morceaux. Kupi. Okey, kita potong-potong kecil-kecil. Kecil-kecil. Lepas Ok. tu, ok, ensuite, Ok. on va mettre dans le fromage. Okey. Ok, Mira. Boleh, cikgu? Dah, Mettez- cikgu. Ok. Mettez. Mettez dans le fromage. Mettez dans le fromage. Masukkan. Ajoutez dans le fromage. Masukkan ke dalamnya. Ah. Okey. D'accord. Ajoutez dans le fromage. Fromage. Ok. Ensuite, tu peux avoir du fromage, s'il te plaît. Oui. Et voilà. Ok. Donc, des Et fromages. puis, vous pouvez mélanger. Voilà, on mélange. Mélange On les deux. mélange les deux. Campurkan. Et après, on met. Okey, kita campur macam tu. Boleh. Nanti fromage tu jadi macam pink-pink macam tu kan. Ha. Okey. Et voilà.
On a bien mélangé les fraises avec le fromage. Et vous étalez, ok, étalez sur Étaler Kita sapukan dia le biscuit, c'est sur ça. le biscuit. pada biskut. Étalez sur le biscuit. Okey. Betul kan cikgu saya buat ni? Betul. Oui. Mira. Betul ya? C'est ça. Oui. Bravo. Okey. Okey. Ok. Très bien. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un morceau de fraise sur le canapé. Oh, c'est plutôt pour se faire belle, bien sûr. Mira On punya va- fraises banyak lagi tak kat situ? Ada. fraise. Ada lagi? Voilà, Okey, on ada. peut couper en deux. Boleh potong half. Boleh. Ah, okey. Donc Coupez. on peut mettre sur le canapé. Très Ok, bien. Okey. Wah. Nampak sedap cikgu. Voilà. Delicious. Délicieux. Delicious. Oh, nampak sedap ni. Ici. Voilà. C'est ça. Donc, ça se voit comme ça, tout simplement. Ok. D'accord. Ça y est, fini? Siap dah? Dah cantik belum? Dah siap dah cikgu. Kita kena buat plating juga kan cikgu? Bagi nampak cantik sikit. C'est ça. Aha. So, kalau nak cantik selalunya kita letak kat atas ni lah. So bahan-bahan yang lain. Tapi kita ada banyak sebenarnya bahan. Ya. Cuma kita tak cukup masa. Kan kita boleh buat lagi ke? Betul cikgu. Kita boleh buat lagi tapi cikgu boleh tunjuk sikit dekat kamera yang cikgu dah letak atas pinggan. Oh, Boleh letak. cikgu tunjuk sikit. Okay. Macam mana hasil kita buat tadi? Hasil kita buat tadi. Siapa lagi cantik ni? Macam Mira punya Okey. lagi cantik. Alamak. Est-ce que? Okay. Oh, menyelerakan. Okey. Voilà. Wala. Wala. regardez. Cikgu boleh angkat sikit cikgu? Voilà le résultat. Donc, nous avons canapé salé et canapé sucré, des canapés sucrés avec différents biscuits. Yeay. On va regarder celui de Mira. Ya. Cikgu nak tengok saya punya. Okey, ini saya punya. Sedap juga. Delicious. Délicieux. Délicieux. Bravo. Okey, Très cikgu. bien. Itu dia. Regardez celui de Sedap Mira. ya? Nampak? Okey. Sedap. Okey, ini saya ambil satu. Saya nak makan tak boleh. Tapi kita berhenti berehat seketika, cikgu. Okey, Okey. betul. Kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita makan dulu. Bon appétit. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Pada anda yang baru saja menonton, anda boleh tengok siaran ulangan ataupun anda boleh saja pergi ke laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Tadi kita dah buat dah kita punya kanape. Okey. Dan ini saya punya cikgu. Sedap dan sangat mudah nak buat sebenarnya. Senang saja nak buat. Tak payah nak ke Perancis baru nak buat, tak perlu. Kat rumah pun boleh buat Kat kan? rumah pun boleh buat. Buah pun tak kisah guna buah apa pun boleh kan cikgu kan? Okey, di segmen yang terakhir ni cikgu. Katanya cikgu nak bagi teka-teki. Dekat mereka kat rumah kan, bukan kat saya. Jauh sangat kat Jauh rumah sangat tu. dekat rumah kita tak dengar jawapan dia. Okey, kena saya merentas-rentas. wakil mereka lah ya. betul, Okey, Mira. boleh cikgu. Dan di segmen terakhir ni cikgu nak bagi teka-teki. Yang pertama daripada cikgu Husna. Apa tu cikgu? Ok. Donc, on va récapituler, récapituler ce qu'on a déjà appris aujourd'hui. D'abord, c'est sur la quantité. Sur la quantité. Donc, premièrement, comment on va prononcer ça? Macam mana nak sebut? Comment on va prononcer ça? Yun. Cuillère. Kuye. De. Très bien, une cuillère de. Une cuillère de. Qu'est-ce que c'est une cuillère de? Apa dia? Yun kuya de. Dia ialah merupakan sesudu. Sesudu. Oh, bravo. Très bien. Bravo. Bravo. OK. Ensuite, numéro 2. Yang kedua. Alors, comment ça se prononce? Yun. Tanj de.
Très bien. Une tranche de. Une tranche de. Qu'est-ce que c'est une tranche de? Qu'est-ce que c'est une tranche de? You touch dia. Maksudnya ialah maksud you touch dia merupakan sekeping. Bravo. 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 Très bien. Ah. Et finalement, le Dan terakhir, troisième. Comment ça se prononce? Yun. Kalau dia macam ni, Dia bukan Yun dah. dia bukan yun dah. Dia kalau ada i kat belakang tu bunyi dia yun. Kalau dia u n dia hanya bunyi sengau sikit, hengau. Dia kena. Okey. Sengah sikit kan? Okey. Okey. Un morceau. 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 De. Voilà. Okey. Donc, un morceau de, maksud dia apa? Qu'est-ce que c'est un morceau de? Maksudnya ialah secebis. Secebis. Très bien. Bravo. Bravo. Très bien, Mia. Donc, on passe à Madame Mia pour les verbes à l'impératif. ok. Avant de terminer notre cours, on va vérifier si notre amie ici, Mira, si elle a appris quelque chose. Okay, kita nak verify. Mira ni percaya tak belajar sesuatu daripada sejam kita punya session tadi kan? Okay. Dan Mira, vous êtes prête? Are you ready? I'm ready. D'accord, ok. On commence. Mettez. Est-ce qu'on peut faire... vous pouvez faire les gestes peut-être? Mettez. Lakonkan. Lakonkan je. Lakukan Action dia je. nak buat kan? Mete. Mete. Mete ialah kita ambil dan letak di atas pinggan. Letak. Bravo. Betul. Bravo. Très bien. Bravo. Ensuite, on a le deuxième. Couper. Couper. Coupé. Belum pula saya couper. 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 Okey, kalau couper ialah memotong. Bravo. Yang ketiga, Troisième, on a mélanger. 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 Kita dah letak atas pinggan, kita dah potong, kita kacau dia. Kita campurkan. Campurkan mélanger. Okay. Mélanger kita campur 2-3 bahan, plusieurs ingrédients. Et Ensuite, on a remuer. remuer. Tadi dah campur, lepas tu baru kita kacau. Remuer. Remuer. Et Ensuite, on a ajouter. ajouter. Ajouter ialah kita meletakkan di atas Tambahkan. pinggan. Oh, kita tambah. Ajouter. Ajouter. Usually kita dah masukkan bahan, campur-campur, kita kacau, lepas tu kita tambahkan, nak tambah gula ke garam ke asalnya kan? Nak Ajouter tambah un peu perisa de kan? sel. Ajouter, d'accord. Et le dernier étape, the last one, étaler. 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 Dah siap bahan Bukan semua, Itali. buat apa? Étaler. Kalau dah siap semua, kita bismillah kita makan lah cikgu. belum lagi. Sebelum makan kita Étaler. okey, kita sapukan seperti jam dan lain-lain sapukan di atas roti. Tadi Voilà. maksudnya kita itale, kita sapukan cream cheese ni di atas biskuit. Yeah. Très bien. Bravo. Bravo. Betul dah ya? Okey, itu betul saya tepat semua cikgu? Tepat. Tepat semua. Kalau semua anak murid macam ni, senang cikgu. Alhamdulillah, bravo. Okey, saya tepat semua. Tapi kita masih ada masa lagi cikgu. Kita belum nak berakhir lagi, kita masih ada masa lagi. Mungkin ada lagi teknik ataupun tips yang cikgu nak kongsikan kepada mereka dekat rumah tu. Macam mana nak faham bahasa Perancis ni cikgu? Voilà. Donc, c'est plutôt mémoriser. Voilà, mémoriser, il faut beaucoup mémoriser en fait. Kita kena banyak menghafal et aussi faire beaucoup de révisions. Et peut-être pratiquer. Voilà, pratiquer. Non, il faut parler avec des amis. Kena bercakap. Comme toi, tu as fait là justement. Macam Mira buat tadi. Non, toi, tu répètes. Écoute et répète. Mendengar, C'est ça. lepas tu repeat balik. Et très bien. Et ensuite, par exemple, il faut chercher des amis. Peut-être vous avez des amis français. Ou des amis malaisiens qui parlent français. Qui parlent français. Voilà. Ou bien vous parlez avec votre prof de français. Ouais. Ça, c'est le plus important. Hein? Il faut beaucoup pratiquer. Maksudnya mesti banyak Practice. kita praktiskan banyak.
Betul. Macam kalau kita tak boleh hanya mendengar saja, kena bertutur juga kan. Kena fahamkan. Okey cikgu, untuk topik yang kita belajar ayat ni, bon appetit ni, kita belajar untuk kanape, pembuka selera. Tapi kan cikgu, kalau kita nak buat dia punya main dish ataupun yang utamanya, adakah kata kerja dia sama juga ke berbeza sikit? Oui, normalement, oui, parce que là, c'est la base, en fait. Yang kita guna ni benda-benda yang basic. Peut-être pour faire quelque chose beaucoup plus compliqué, il faut utiliser beaucoup plus de verbes, beaucoup plus d'expressions pour la quantité. C'est ça. Donc, bila kita nak buat benda yang lebih mencabar sikit. Lebih mencabar, maksudnya kata kerjanya lebih banyaklah yang kita gunakan. Macam aujourd'hui, on a beaucoup répété. Kita banyak repeat verb yang sama. So, hari ni kita nak belajar basic verb à l'impératif. So, kita akan ulang-ulang step by step, ulang. Macam kita buat kanape ni sebenarnya ulangan je. Perasan tak kita semua benda pun kita campur. Lepas tu kita sapu. So, kita akan repeat step yang sama. So, bila kita nak buat main course atau plat principal, akan lagi ada banyak lagi verb lagi susah dan mencabar, dan kuantiti pun sama. Kuantiti kita pakai banyak lagi jenis kuantiti. Okey, lain-lain lah bergantung pada resepi apa yang kita nak buat. Betul, bergantung pada resepi. Okey. Dan ini untuk kanape yang kita dah buat tadi. Saya rasa mereka kat rumah pun mesti dah tahu macam mana nak buat, dah faham, dan sebab sangat senang nak buat juga kan cikgu. Okey cikgu. Kita masih ada masa lagi. Selain daripada macam cikgu kata tadilah, dengan menggunakan resepi tu, ada kata kerja yang berlainan bergantung pada resepi apa yang kita nak buat kan cikgu kan. Mungkin ada tak lagi yang cikgu boleh kongsikan kepada mereka dekat rumah, contoh kan macam satu cawan air mungkin menggunakan bilangan ml dia dan lain-lain tu, sama ke tak penggunaannya untuk ml, mililiter? Sama ke cikgu? Oui, on peut utiliser millilitres, on peut utiliser litres. Bouteille. Voilà, c'est ça. Donc, sinon, si on n'utilise pas litres, millilitres, on peut utiliser une tasse de... Voilà, une bouteille de... Donc, et aussi, si nous avons, voilà, comme de pain, ça vient dans un paquet. Donc, on peut dire un paquet de pain. Et un paquet de biscuits. Un paquet, agak-agaknya un paquet tu apa? Un paquet maksudnya satu paket. Satu paket. Un paquet, satu paket. Un paquet de... C'est ça. Okey, faham. Okey cikgu, tadi kan cikgu dah tunjukkan dia punya sesudu, secebir, sekeping dan sebagainya. Saya nak cikgu, tadi kan cikgu kata pronunciation-nya berbeza. Yun dan juga berbeza kat situ, tapi dia tetap membawa maksud macam mana cikgu? Very good question. Sangat bagus soalan ni. Tak sabar cikgu nak explain. Sabar cikgu nak explain. Okey, donc kalau nampak, si vous pouvez regarder ici, nous avons deux. Une, un. Okay. Une maksudnya kata nama yang feminin. Feminin. Voilà. Et un adalah kata nama yang maskulin. Kita dalam bahasa Perancis, kita ada setiap benda dia ada macam gender dia, lelaki dan perempuan. So, macam mana kita nak tahu lelaki perempuan, kena hafal. Okey. Itu saja dia punya cara dia. Kalau sekeping roti tu kan kena hafal juga lagi. Kalau macam roti, pain. Okey. Un pain, maksudnya pain dia lelaki. Dia punya kata gender dia adalah lelaki. Donc un pain maksudnya satu roti. Bon, tous les ingrédients ici, on a des gens, ok? Kita ada dia punya jantina dia, semua benda, biskuit, roti, fraise, tomat, semua kita ada jantina dia. So every time kita nak sebut jantina dia tu kena ada atau yun tu bergantung pada jantina dia. Maksudnya kalau jantina tu macam mana kita nak tahu? Contoh kalau roti tu macam mana kita nak label dia, nak kata dia untuk penggunaan feminin ke maskulin tu macam mana cikgu? Kan memang kena hafal yang tu. Memang kena hafal lah yang tu. Yang tu memang kena hafal. Okey, baik. C'est pour ça jadi que il faut beaucoup mémoriser. Sebab tu saya cakap tadi kena banyak menghafal. Donc une
Baik, itu dia. Oh, sangat unik sebenarnya bahasa Perancis ni kan. Ada jantina setiap semua benda tu. Ada feminin dan juga maskulin. Wah, sangat unik. Jadi, terima kasih banyak-banyak Cikgu Mia dan juga Cikgu Husna atas perkongsian hari ni. Merci Mia. Merci. Merci. Terima kasih. Dan juga anda di rumah, terima kasih juga kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Tapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada kelas yang lain pula. Jadi kalau nak tahu kelas apa, nak belajar apa pula, 1 jam selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Au revoir. Didik TV KPM. Didik TV KPM.